Terus bersama dengan anda, Fokus Pagi hari Jumaat di Bulletin FM ini berbeza sikit. Muaz, Izzuan dan juga Sofia menemani anda. Tapi kita masih lagi membawakan mengenai isu surat terbuka rakyat ini. Kurangnya penguasaan untuk bantera skamer. Yes, kami bersetuju dengan surat yang dihantarkan oleh Puan Fatimah kerana Puan Fatimah sendiri mengalami kerugian apabila duitnya di dalam bank hilang 16,050 sen. Ya, 16,000 tu banyak kot. RM16,050. 16,050 ringgit. Dan sebenarnya kita macam dah tak larat ya. Tiap-tiap hari ada saja panggilan-panggilan yang mendakwa dia daripada situ, dia daripada sini. Saya pernah mendapat panggilan daripada kononnya dia perlukan bantuan untuk pusat anak-anak yatim ya. Dan memainkan pelbagai sentimen yang membuatkan kita rasa kesian, kita rasa simpati sehingga berapa yang awak perlukan ni? Kalau boleh RM500 saya perlukan. Jadi saya fikir kadang-kadang kesian juga. Mungkin pihak tu betul, tapi sebab dah terlalu banyak scammer yang kacau kita jadi tak tahu mana satu pihak yang betul, mana satu pihak yang tak betul. Ada yang scam menggunakan perasaan kita, ada yang scam menggunakan panggilan penguatkuasa bagi kita takut. Dan sekarang ni yang makin berleluasa adalah scam yang menggunakan daripada sudut teknologi dengan link yang tak boleh dipercayai, dengan duit bank boleh lesap walaupun tak terima tag. Kita hilang ribuan ringgit dalam masa seminit walaupun kita tak terima apa-apa notifikasi. Dia bagaimana institusi bank itu boleh tidak sedar yang ini sedang berlaku sedangkan segalanya berlaku dalam dunia online. Macam mana tu? Betul. Dan kita nak dengarkan pandangan daripada seorang ahli parlimen, YB Fahmi Fazil, YB kawasan Lembah Pantai. RM75,000 dalam masa 15 minit hilang. Kenapa bank-bank juga tidak menghentikan transaksi seperti itu? Sebagai ahli parlimen, sekiranya saya mengeluarkan cek untuk katalah RM5,000, RM10,000, bank akan call saya, tanya, kenapa dalam kes-kes 660 juta ringgit hilang akibat scam setiap tahun untuk 5 tahun kebelakangan ini? Kenapa bank-bank juga tidak memberikan bantuan, menghentikan transaksi-transaksi ini daripada diteruskan? Betul lah. Saya bersetuju kerana kadang-kadang kalau kita mengeluarkan duit lebih daripada limitnya, pihak bank akan telefon ya. Jadi kita bersama dengan Puan Ratna Sahirah Kamaluddin yang merupakan pengarah eksekutif Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia. Dan Puan Ratna, kita ada menerima surat terbuka rakyat mengeluh bahawa tiada sebarang penguatkuasaan dilakukan pihak yang berkaitan tentang skamer ini membabitkan institusi perbankan dan keselamatan. Apa pandangan Puan tentang perkara ini? Okey, terima kasih Bulletin FM kerana menjemput saya bagi pihak Persatuan Institusi Perbankan Islam dan Kewangan Malaysia, IBIM ya, untuk menjelaskan beberapa perkara lah berkaitan skamer ini. Jadi soalan tu tadi bercakap tentang tiada sebarang penguatkuasaan. Bila kita cakap tentang penguatkuasaan dan melibatkan penipuan keuangan, melibatkan institusi perbankan, saya rasa adalah kurang tepat atau tidak tepat sama sekali ya penyataan mengatakan tiada sebarang penguatkuasaan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan tentang skamer. Sebabnya di pihak Kewangan Islam, di pihak PDRM, di pihak pengawal selia iaitu Bank Negara Malaysia sendiri telah banyak ya awareness dan yang telah diberikan kepada pihak pelanggan bank ini. Dan dari segi penguatkuasaan pihak institusi keuangan telah banyak dan masih ongoing bekerjasama dengan pihak Polis Diraja Malaysia, pihak Bank Negara Malaysia untuk membuat penguatkuasaan ini tentang skamer-skamer ni. Ya, kita nampak dia punya trend ni semakin meningkat, especially tadi Sofia sebut dengan adanya kemudahan digital, kemudahan teknologi, benda yang sukar menjadi mudah, namun begitu terdapat risikolah dari segi skamer ni. Jadi saya bila bertanya tentang rakyat yang mengeluh tiada sebarang penguatkuasaan ni, saya ingin jelaskan yang penguatkuasaan itu ada. Dan hebahan tentang penguatkuasaan ini pun banyak ada dalam media sosial, dalam mainstream media ya, memang ada. Jadi kita perlu ambil tahulah tentang apakah yang telah dilakukan oleh pihak PDRM dan pihak-pihak yang berkaitan tentang penguatkuasaan. Puan, kita nak tahu apa sebenarnya prosedur yang diambil oleh pihak bank sendiri bila menerima aduan dari pelanggan mangsa mendakwa mereka jadi scammer. Adakah terdapatnya sistem di sebalik bank itu yang boleh mengesan ke mana duit itu pergi sebenarnya, Puan? Okey, bila berlaku apa-apa
penipuan keuangan yang kita rasakan berlaku pada akaun kita sebagai pelanggan, apa yang kita perlu lakukan pertama-tama sekali adalah untuk call talian perkhidmatan pelanggan bank dan menjelaskan keadaan tersebut, dan bank akan secara serta-merta telah mengambil data-data pelanggan, mengesahkan itu pelanggan yang betul, mereka akan bekukan akaun itu untuk mengelakkan apa juga transaksi penipuan yang seterusnya. Di pihak bank itu sendiri, apa yang berlaku saya terangkan sikit. Asas modus operandi scam ini, dia ada 2 bank atau lebih. Jadi dia ada bank A lah contoh, dan pelanggan yang ditipu itu adalah pelanggan dari bank A. Bila pelanggan dari bank A ini memberitahu bank kata dia telah akaun dia telah berlaku transaksi yang tidak diizinkan, unauthorized transaction. Jadi apa bank akan buat? Dia akan bekukan akaun itu. Setelah pengesahan dibuatlah. Pastikan telefon bank yang betul, jangan pula by the time dah lah kena tipu, lepas tu telefon pula orang yang salah. Itu tak boleh lah. Jadi di situ bank A secara immediate akan freeze akaun pelanggan ini untuk mengelakkan apa-apa transaksi penipuan yang akan berlaku seterusnya. Kemudian bank itu, bank wang itu, dana, selalunya kalau scammer ni dia akan pindah ke bank B dengan cepat. Jadi apa yang berlaku di situ adalah di belakangnya bank juga akan cuba telefon bank B untuk menyekat atau membekukan bank akaun bank yang terlibat, the receiving account lah. Dan biasanya receiving account ni, akaun di bank B ni, dia bukan akaun akaun normal lah. Saya katakan dia adalah macam akaun kedai. Pernah dengar You Betul, pernah dengar akaun kedai. Jadi akaun kedai ni adalah satu akaun yang digunakan. Dia guna nama kita tapi kita tak tahu, ataupun kita menyewakan. Itu cerita lain lah kedai akaun ni. Dia akan keluarkan daripada akaun daripada bank B. Dan perkara ini berlaku sangat pantas. Baik. Puan, apa yang akan berlaku kepada jumlah kerugian atau kehilangan yang dialami oleh mangsa? Terdapat juga situasi di mana mangsa tidak dapat semula wang mereka kerana kes tersebut dianggap sebagai kecuaian mereka. Ini yang banyak kita dapat saksikan mereka kongsikan di media sosial. Okey, kadang-kadang bila kita berlaku penipuan tak ada akaun kita terus upload kat media sosial, cakap tak ada tindakan semua. Sebenarnya pihak bank ini dikawal selia oleh pihak bank negara. Dan seperti yang saya kata awal tadi, kerjasama bersama pihak polis. Kita tak boleh di pihak bank dia tak boleh hari ini you cakap hari ini you pulangkan duit. Perlu ada siasatan untuk melihat kes-kes yang tersebut. Kita pun tak tahu it's genuinely kesalahan kecuaian dari pihak bank, ataupun ia melibatkan pelanggan itu sendiri tanpa sedar telah melakukan download aplikasi yang tidak sahih, yang scammers malware, di mana peranti dia telah pun dicerobohi. Jadi oleh sebab itu saya rasa macam bukanlah tidak dapat dana itu balik, ia bergantung kepada kes. Sekiranya kes itu adalah kecuaian daripada pihak pelanggan, berkemungkinan besar dia tak dapat balik duit. Tetapi sekiranya itu memang kecuaian daripada pihak bank, setelah dibuat siasatan, proses yang dilakukan untuk siasatan itu akhirnya akan mendapat kata putuslah. Dan ini mengambil masa. Baik. Ada proses-proses di belakangnya lah. Puan Ratna Syairah Kamaluddin, beliau adalah pengarah eksekutif Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia atau IBIM. Sekejap lagi kita nak berhubung dengan pihak berkuasa pula, pihak polis Diraja Malaysia, untuk menyatakan tahap kesediaan mereka ataupun respon mereka dalam menangani kes scammer yang begitu berleluasa dalam masyarakat. Kita kekal bersama Fokus Pagi Izwan Azir, Muaz dan Sofia di Bulletin FM.